Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So baru-baru ini banyak pertanyaan atau perdebatan tentang ranking universiti, adakah ianya relevan atau tidak? So dah berita satu khabar ramai mengatakan ranking universiti adalah tidak relevan buat sekarang ni kerana dari segi orang kata ketelusan oleh badan-badan yang memberikan ranking tersebut tidak boleh dipercayai dan juga orang kata tidak tepat kerana beberapa faktor yang tertentu yang tidak melibatkan dalam ranking tersebut. So, untuk pengetahuan, saya akan baca sedikit sebab saya tak faham sedikit tentang rating ini lah. Di mana terdapat beberapa badan untuk memberikan penarafan sama ada dari segi ranking kepada universiti tersebut. So, terdapat beberapa badan seperti contohnya ARW. So, dia dipanggil Academic Rankings of World Universities. Juga memberikan ranking. Nombor 2 adalah THE, Tam Higher Education. So juga memberikan ranking kepada universiti dari segi orang kata pendidikan atau tinjauan reputasi lah. Manakala yang sering digunakan oleh semua universiti di dunia ini adalah QS Top University. Yang ini adalah satu badan iktiraf secara meluas lah oleh semua termasuk Malaysia lah. So beliau melihat matriks untuk merankingkan anda berdasarkan beberapa kategori seperti reputasi akademik, reputasi majikan pihak universiti, betul reputasi fakulti dan pelajar. Oleh itu dari segi pembelajaran dan juga penyelidikan, nisbah fakulti antarabangsa dan juga nisbah pelajar antarabangsa yang belajar di universiti tersebut. Dan ini yang dilihat dari segi orang kata rating oleh QS University. Inilah salah satu daripada badan tersebut. So apabila melihat dari segi aspek tersebut, ramai akan mengatakan atau argue metrik-metrik ini adalah tidak tepat. Kerana ada beberapa rating yang perlu kita lihat dari segi kita punya sebagai seorang audit kan. So yang perlu kita lihat apakah tersebut. So sepertinya kita harus melihat dari segi orang kata hal-hal kemanusiaan. Adakah orang kata universiti ini berinteraksi dengan masyarakat? Dari segi subjektif sedemikianlah. So yang ini menjadi argument di dalam kalangan-kalangan orang kata audit tersebut. Walau bagaimanapun pada pandangan saya, suka tak suka, anda harus mengambil salah satu pada badan ini sebagai untuk justifikasi semana universiti ini adalah punya rating yang baik atau tidak. Kalau tak, kita tak tahu. Kita boleh judge diri kita sendiri. Kita ada gunakan satu, orang kata, platform antarabangsa untuk melihat sama ada kita okey tak okey. Dan QS University adalah satu yang mekanisme digunakan secara meluas di dunia lah, termasuk Malaysia lah. So, rating untuk saya adalah amat penting kerana dengan rating tersebut, secara tak langsung reputasi untuk universiti itu adalah tinggi. Apabila melihat contoh UM mempunyai rating yang paling tinggi dari semua universiti di Malaysia, ini bermakna memberi kesan positif kepada persepsi ijazah yang anda perolehi. Betul? So, ini yang kita lihat. Kedua, rating juga dilihat dari segi orang kata pengajaran dan juga research yang dilakukan oleh para pengajar di sana lah. Okey, terdapat argument di sana di mana Universiti UM wang yang banyak memang sudah mampu untuk buat kajian yang lebih mendalam berbandingkan UU yang tidak punya wang. So, ini adalah satu topik yang lain. Tetapi apabila sebuah universiti itu mampu membuat kajian, bermakna dari segi kualiti khusus yang diberikan adalah lebih baik daripada universiti yang mempunyai kualiti research yang rendah. Anda dapat faham benda ni sebab satu aspek penting ada research dari segi jurnal Dewala University itu dah lihat juga oleh rating tersebut. Kedua, ketiga ada segi kualiti pendidikan. Biasanya universiti yang mempunyai kedua tinggi ini mempunyai fakulti sumber dan infrastruktur yang cemerlang. Kualiti khusus mempunyai kualiti pengajar yang cemerlang, mana kualiti pendidikan mempunyai infrastruktur yang cemerlang, lengkap untuk anda membuat pendidikan yang lebih canggih. Ini adalah salah satu yang harus kita lihat jika sebuah universiti itu
universiti itu mempunyai rating yang tinggi. Keempat, apabila universiti itu mempunyai rating yang tinggi juga, sudah tentu dari segi rangkaian dan hubungan dengan alumni, itu bakal-bakal sepanjang universiti adalah rapat, dan juga dari segi orang kata kewangan yang diberikan oleh alumni ini kepada universiti adalah lebih bagus, dan malahan boleh dikatakan universiti yang melahirkan pelajar cemerlang ini berdarjat tinggi kan, dia mempunyai hubungan profesional dengan mereka-mereka yang kedudukan yang lebih bagus, kedudukan yang tinggi, yang profesional. So, itu lebih maju lagi. So, kita dapat lihat, wah, yang tinggi bermakna alumni bagus, dan potensi kita untuk jadi alumni di UM ni adalah berligah lah kalau kita punya connection yang lebih bagus, betul? Untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Itu satu. Dan yang ke nombor 5 adalah segi pembiayaan dan beasiswa. Beberapa universiti yang bertaraf tinggi, yang mempunyai rating yang tinggi ini, mungkin mempunyai lebih banyak pembiayaan lah, kerana dia sudah punya kualiti kursus bagus, pelajar yang bagus, rating yang bagus, so dia akan maintain dan dia boleh berikan beasiswa atau pembiayaan kepada anda. Itu salah satu aspek yang ratingnya dikejar. Dan yang paling penting sekali untuk saya lah, habis kita belajar di universiti yang rating yang bagus, dari segi orang kata pekerjaan agak terjamin, kerana orang melihat bahawa anda belajar di UM, manakala belajar di kuliah-kuliah yang rendah, orang ambil siapa, walaupun sampai sama, siapakah mereka ambil untuk bekerja? So, tentu mereka ambil pekerja UM yang telah belajar di universiti yang rating yang tinggi ini, serta memberi gaji yang lebih bagus lah membandingkan dengan universiti yang lain. Betul? So, oleh itu dapat pekerjaan adalah lebih mudah untuk dari segi situ, kerana majikan melihat dari segi rating. Okay? So, dari segi peluang pendidikan pula, universiti yang mempunyai rating yang baik, of course lah, dia mempunyai dari segi memanggil atau menarik pendidik-pendidik terkenal untuk membuat pendidikan di dalam universiti tersebut, dan dia akan menaikkan rating mereka lebih lanjut lagi, lebih tinggi lagi. So, sebab itu, atas sebab itulah saya kata rating tidak penting ke? Mungkin kita akan petikaikan tentang beberapa perkara atau faktor-faktor yang tidak diambil kira, tetapi kita dah ambil kira. Kita tak boleh nak ambil semua dalam situ satu, tak boleh. So, mesti ada faktor-faktor yang mereka ambil dari segi reputasi, dari segi pendidikan, dari segi pelajar yang keluar dapat kerja berapa ramai, dari segi infrastruktur oleh disebut. Dan saya akui ada beberapa cuti lain yang infrastruktur yang sempurna berbanding cuti yang rating tinggi. Tetapi itulah dari segi yang kita lihat, orang ingin pergi belajar ke situ. Rating tinggi, maknanya situ bagus. Kenapa kita ketikaikan? Betul. Kalau kita mempunyai satu sistem yang boleh mengubah mindset majikan, jangan ikut rating, it's okay. Tapi benda dah berpuluh tahun, dan kita sendiri ambil dan adopt dalam cerita kita menjadi seorang cerita terbaik menggunakan QS University. Betul. So, kita yang start dulu. Anda yang start dulu lah. Universiti lah, bukan kita lah. Anda yang memberikan rating tersebut. Dan mana-mana pun sama di dunia ni. Sebagai contoh, orang kata sebuah blog yang page rank yang baik, page rank 1, 2, 3 pada blog. So, kita tak tahu macam mana dia identifikasikan tu website ada website terbaik. Kita tak tahu. Sebab identifikasi mereka sendiri menentukan benda tersebut. Tapi kita tahu sebuah blog yang baik punya page rank yang tinggi. Itu kita tahu. Kita akan dapat cepat ke page rank tersebut. Sama juga dengan audit. Kadang-kadang kita nak tahu sama ada kita punya sistem dokumentasi kita bagus tak bagus, kita akan gunakan ISO 9001, satu sistem yang kita boleh guna selain itu, dan kita dapat bersistem yang lain, betul, untuk membuat segi dokumentasi. Kenapa kita gunakan itu? Sebab itu sebagai guideline untuk anda justifikasikan bahawa anda punya documentation ini adalah betul. Itu sama juga dengan universiti. So, ini adalah pendapat saya, dan saya rasa rating harus dikekalkan. Dan jika anda tidak rasa rating tidak penting, keluarkan satu, orang kata, memo, okey, memo, beritahu kita gunakan standard ini. Malaysia guna standard untuk melihat mana universiti terbaik. So, standardize kan, dan buat. Seperti mana saya dah membaca satu lagi, orang kata, tulisan oleh seorang profesor jemput,
di mana mereka cuba menggunakan sistem pendaftaran universiti melalui penilaian kajian Malaysia (MORA) dan juga penarafan bersepadu Institusi Pendidikan Tinggi Malaysia setara. So, supaya benar-benar meletakkan kepentingan nasional dan setempat sebagai asas penarafan. So, dia mementingkan orang kata dari segi kepentingan nasional dalam negeri, dalam negara, bukan secara global menggunakan QS itu terpulanglah. Tetapi kenapa wujudnya QS? Kalau Malaysia tak nak guna, jangan gunakan QS university punya guide untuk rating kan. Kita jangan guna. Jangan mention langsung. Jangan main tahu. So orang tak tahu. Okey, orang tak tahu, orang tak tanya kan. So, kenapa kita masih gunakan lagi? Sebab ini penting untuk saksikan kita ni bagus. So, bila ada audit sebegian, orang universiti, alamak, kita punya skor dekat bahagian ni ada kurang lah. Dari segi research, kita akan cuba majukan atau increasekan pertadapannya KPI universiti untuk mengejar ranking tersebut. Nampak tu? Anda nampak kan? Guideline tersebut yang memberikan arah tuju seluruh universiti tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya ini, merupakan tips yang menarik tentang isu-isu semasa. Okey, assalamualaikum dan salam.